Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat meneruskan pengajian Kompas 114 yang membincangkan ilmu berkenaan dengan tema surah, tema dalam surah-surah dalam Al-Quran. Apa dia objektif dia, tujuan dia, kan, sirah dia, munasabah dia. Jadi mudah-mudahan dalam kita memahami setiap surah di dalam Al-Quran, bila mana kita baca, kan, lebih dekat kita untuk memahami dengan Al-Quran. Kita sambung surah yang ke-50. Sudah, surah Qaf. 49. Hujurat. Baik, kita sambung surah Al-Hujurat, surah yang ke-49. 49, muka surat 150. Baik, Al-Hujurat artinya bilik. Hijir. Sebab tu kita di Mekah kan ada Hijir Ismail. Hijir tu maknanya bilik. Kan? Kalau baca Hajar, batu pula. Kan? Hajarun, batu. Hijrun, bilik. Bilik, kan? Kita ada kan, kita tawaf tu ada yang melengkung kan. Dinamakan sebagai Hijr, Hijir Ismail, bilik. Tempat naik Nabi Ismail beribadat, Hijir. Jadi Al-Hujurat, bilik, bilik-bilik. Statusnya adalah Madaniyah. Jumlah ayat 18, jumlah kalimah 340, jumlah huruf 1476. Surah sebelumnya Al-Fathu, turutan penurunan yang ke-106, turun selepas surah Al-Mujadalah, muka surat Mashaf 515, jumlah halaman Mashaf surah 3 halaman, juzuk Mashaf yang ke-26, yang ke-26. Baik, N iaitu nama surah. Nama surah ini disebut dalam ayat yang ke-4. Juga dinamakan oleh mufassirun sebagai surah Al-Akhlaq. Surah ni namanya surah Al-Akhlaq. Kan? Kerana dia membincangkan tentang akhlak. Surah ini juga dinamakan oleh mufassirun sebagai surah Al-Akhlaq kerana 5 kali suruhan. Ya ayyuhalladzina amanu. Iaitu wahai orang beriman, menyentuh perkara terpenting untuk hidup bermasyarakat yang stabil. Masyarakat yang harmoni, yang aman, yang damai, dia kena ikut surah Al-Hujurat. Kan? Jadi
Ayat yang keempat Allah Ta'ala beritahu apa? Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang yang memanggil engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada luar kamarmu, luar bilik kamu, kan? Kebanyakan daripada mereka tidak mengerti. Ada manusia ni pi panggil Nabi ni duduk berbilik, duduk laung, duduk menjerit, Muhammad, Muhammad. Kan, jadi Allah Ta'ala sifatkan orang ni, orang yang panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dalam keadaan menjerit melolong ni, orang ni la yaqilun, orang yang tak faham. Kan? Kena ada adab lah, kan? Macam kita lah pergi rumah orang, Ali, Ali. Kan? Bukan cara macam tu. Kan? Sekarang ni kan, zaman canggih semua ni kan. Kan? Kena beradab sopan, bukan duk melolong, melaung macam tu, duk menjerit macam tu, kan? Bagi salam, kan? Tengok adab. Jadi surah Al-Hujurat ni dia mengajar kepada kita adab. Sebab itulah dipanggil surah akhlak. Objektif surah Al-Hujurat, ketiga-tiga surah, surah Muhammad, Al-Fathu dan Al-Hujurat, membina kepribadian para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dan mukminin keseluruhannya. Kerana dia menceritakan tentang kepribadian akhlak sahabat. Kita nak tengok, baca surah Muhammad. Perangai mereka macam mana? Al-Fathu, kan? Perangai mereka macam mana sifat dia? Al-Hujurat. Tiga-tiga surah tu menceritakan keadaan kepribadian para sahabat, kepribadian orang mukmin. Baik, sirah kepada surah ni. Surah yang ke-106 turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-9 Hijrah. Tahun yang dikenali sebagai Amul Wufud, iaitu tahun baginda sallallahu alaihi wasallam menerima ramai delegasi luar Madinah dari seantero jazirah Arab. Dan tahun ni tahun tetamu datang, delegasi luar, kan, datang nak buat apa? Kalau kita hari ni panggil MOU lah. Kan? Nak buat Memorandum of Understanding ke Memorandum apa, kan? Dengan Rasulullah SAW. Nak buat kolaborasi, kerjasama dengan Rasulullah SAW. Orang dah datang dah. Sebab tu dia panggil Amul Wufud, tahun delegasi, tahun orang duduk datang. Maka surah ini memaparkan asas pembinaan komuniti dan adab-adab bermasyarakat sesama Muslim dan bukan Muslim, yang nyata berbeza daripada mana-mana peradaban dunia dan negara bukan Islam yang lain. Jadi seolah-olahnya surah Al-Hujurat datang untuk apa? Untuk nak mengajar masyarakat supaya beradab sesama Muslim, beradab dengan non-Muslim. Melalui surah ni turun dia nak mengajar kepada kita bagaimana cara kita bersosial dengan orang Islam, dengan sesama Muslim, dan bersosial dengan non-Muslim. Ayat yang keempat turun selepas peristiwa Bani Tamim yang menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah pada tahun yang ke-9 Hijrah. Namun mereka memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang keras dari balik bilik isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi
kita ni nak beritahu, Islam dia mengajar kepada kita adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sampai sekarang ni tuan-tuan. Kan? Rasulullah SAW wafat. Tapi kalau kita pergi ziarah kubur Nabi, ada tak bunyi suara? Tak ada. Kan? Suara tak bunyi. Itu nak beritahu adab tu. Begitulah ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hidup tidak boleh nak meninggikan suara kita, suara sahabat daripada suara Rasulullah. Tidak boleh meninggikan suara umat kita sebagai umat Nabi Muhammad dengan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai macam itu sekali. Itu kehormatan, penghormatan, kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ni turun kenapa? Kerana peristiwa Bani Tamim. Kan? Ni ceritanya Bani Tamim ni orang kampung, orang Arab Badui datang panggil Nabi menjerit-jerit dah. Jadi Allah Taala beritahu, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsarum la yaqilun. Kan? Orang yang duk panggil kamu tu kebanyakan mereka ni belum mengerti lagi, tak tahu lagi adab, cara atau makninah tu. Kan? Jadi nak beritahu kena ada adab. Ayat yang ke-6 turun selepas Walid bin Uqbah yang memeluk Islam pada pembukaan Mekah dan masih mempunyai dendam kepada Bani Mustalik. Telah diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengutip zakat daripada Bani Mustalik. Namun beliau tidak pun pergi kepada mereka kerana ketakutan. Lalu pulang memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kononnya Bani Mustalik ini tidak mahu membayar zakat. Sehingga Rasulullah SAW hampir bertindak atas Bani Mustalik ini. Namun riwayat kisah ini lemah kerana Al-Walid bin Uqbah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar kedudukannya. Ada cerita, kan? Iaitu pada ayat yang ke-6 yang Allah Taala beritahu apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya membawa kepada penyesalan. Kan? Jadi diceritakan bahawa Walid bin Uqbah dia masuk Islam, kan? Dia ni masih dia masuk Islam tapi dia masih berdendam kepada Bani Mustalik, kan? Jadi bila mana Rasulullah SAW hantar kepada dia ni Walid bin Uqbah untuk pergi kutip zakat kepada Bani Mustalik, dia tak pergi. Kan? Tak pergi kerana takut. Kan? Boleh jadi dia akan, kerana dia dendam, orang sana pun musuh dengan dia, takut macam-macam, kan? Dia tak pergi, dia balik, dia beritahu, dia kata kawan ni Bani Mustalik ni tak mau bayar zakat. Kan? Sehingga kan Rasulullah SAW hampir bertindak atas Bani Mustalik. Jadi berita yang disampaikan oleh Walid bin Uqbah tu Nabi bukan terima terus, kan? Nabi tak terima terus. Nabi buat fatabayyanu. Nabi buat selidik tu. Betul tak betul ni? Oh tak betul. Jadi kita hari ni tuan-tuan, kan, ada setengah mengatakan bahawa riwayat ni tak betul, ada cerita lain, kan? Tapi nak beritahu kepada kita bahawa dalam dunia hari ni apa sahaja berita yang kita terima, kita kena selidiki, kita kena perhati, kita kena ambil berat. Betul tak betul ni? Ni bohong tak bohong ni? Kan? Zaman kita sekarang ni zaman WhatsApp, kan? Orang WhatsApp, kita WhatsApp sambung forward
Dengan andaiannya kononnya kita ni tulis apa benda hak baik. Itu ya. Kan? Ada orang hantar, oh ni hadis Nabi. Kita mana tahu. Kan? Hadis Nabi, kira hadis Nabi lah kita ya. Kan? Sahih ke? Dhaif ke? Palsu ke? Mana tahu. Kita bukan ada ilmu tertentu lah. Jadi sangkaan kita orang dah hantar benda tu okey tu, sambung. Oh, kita duk sangka dapat pahala kena kata kita duk tolong sambung WhatsApp tu, benda tu benda dusta, benda bohong. Allahu akbar. Maknanya menanggung dosa jugalah kita nya. Kan? Kita mengharapkan dapat pahala. Tiba-tiba dapat dosa. Allah Akbar. Itu yang dikatakan bahawa fatabayyanu. Kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Kan? Sekarang ni Allah macam-macam, macam-macam, berita palsu, berita fitnah. Allah Akbar. Yang tu orang suka kan. Ya, benda hak betul, benda hak tak ada. Dia suka benda gosip, benda sensasi, sensasi. Tu yang dia orang suka ni. Allah Akbar kan. Duk cari juga benda-benda yang macam tu. Kan. Baik. Iaitu munasabah. Munasabah. Kaitan hubungan surah Al-Hujurat dengan surah yang sebelumnya, surah Al-Fathu. Surah Al-Fathu mengangkat martabat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Namun surah Al-Hujurat menunjukkan mereka tidak maksum, tidak terpelihara dan boleh melakukan kesilapan yang ditegur dan dimaafkan oleh Allah Ta'ala sebagai pengajaran untuk umat terkemudian. Kan? Betul lah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, khairul qurun qarni. Sebaik-baik umat, kan, sebaik-baik umat mereka yang berada pada kurun aku. Kan? Siapa yang ada kurun Nabi? Sahabatlah. Sebab itulah khairul qurun qarni. Sebaik-baik orang yang ketika itu adanya adalah sahabat. Summal ladzina yalunahum. Kemudian selepas generasi sahabat. Siapa dia selepas generasi sahabat? Tabi'in. Summal ladzina yalunahum. Kemudian selepas tabi'in, tabi'in. Yang ketiga. Kan? Kemudian Nabi kata apa? Summa ifsaul kadhib. Kemudian berlakulah pembohongan, pendustaan. Tak ada molek. Hak molek, hak comel, hak baik tak ada. Kan? Generasi yang hak baik, kan, Nabi mengakui sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Kemudian selepas tu macam-macam dah. Berlaku fitnah, pendustaan, pembohongan, penyelewengan. Kan? Zaman kita bukan zaman tabi'in, atba'ut tabi'in. Berapa generasi dah daripada generasi tabi'in kita. Kan? Lagi banyak pendustaan, lagi banyak pembohongan. Kan? Lagi banyak penipuan. Itu zaman kita ni. Oleh kerana itu, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, dalam surah Al-Fathu Allah Ta'ala puji Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Kan, Allah Ta'ala puji sifat para sahabat. Mereka ni sangat tegas dengan orang kafir, ruhama, berkasih sayang di antara satu sama lain. Allah Ta'ala puji, kan? Jadi dalam keadaan macam ni, ya, sahabat ini sahabat tidak maksum. Sahabat macam kita juga, tidak maksum. Tidak maksum. Oleh kerana itu
ada kesilapan, ada kesalahan. Maka kesilapan-kesalahan yang dilakukan ditegur oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Peringatan kepada kita kan? Kita pun tak masuk kan? Surah Muhammad menegaskan perintah jihad dengan ketaatan tertinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fathu menyatakan kemenangan sebenar pada berdamai dan berdialog serta bukannya di medan tempur. Maka surah Al-Hujurat menegaskan akhlak dan adab selepas mencapai kemenangan. Sebab itulah dia munasabah tu ada hubung kait. Kan? Ada hubung kait. Tiap-tiap surah ni ada hubung kait. Kan? Jadi dalam surah Muhammad cerita tentang jihad kan. Maka sahabat Rasulullah SAW dan sahabat berjihad. Dalam mereka berjihad mereka dapat kemenangan. Kan, selepas dapat kemenangan, apa yang mereka kena tunjuk? Mereka kena tunjuk, kena pamer akhlak. Sebagaimana kita hari inilah, kan? Orang masuk Islam kerana apa? Kerana akhlak. Tengok, kan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang baik. Kan? Mereka orang Yahudi, orang musyriki masuk Islam dahulu kerana akhlak Nabi. Hari ni kita kena tunjuk akhlak kita kepada orang bukan Islam. Mereka masuk Islam tu kerana tengok, dia kata mulianya akhlak-akhlak. Itu yang kita nak. Kan? Ni dia orang kata tak boleh percaya ni. Kan? Ini orang tak boleh percaya. Susah kita. Kita Islam merosakkan imej Islam. Sehingga orang bukan Islam pula kan dia meragui kepada orang Islam. Kan? Ini apa ni orang Islam jemaah pun tak nak pergi ke? Jemaah pun tak nak sembahyang ke? Kadang-kadang orang bukan Islam kata, hari ni you tak pergi solat ke? You tak pergi sembahyang ke aja? Dia boleh tegur kita pula. Allah Akbar, malu. Kan? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap surah sebelumnya berakhir dengan sikap orang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka surah ini bermula dengan isu sikap yang sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa? Yang Allah Taala mulakan ayat ni dengan mengajar kepada kita supaya kita ada adab dengan Allah, ada adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Segmentasi kepada surah ini. Yang pertama, adab yang pertama, iaitu adab kepada Allah, jangan meminta disegerakan wahyu. Iaitu ayat yang pertama, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya orang mukmin tidak boleh menetapkan sesuatu hukum sebelum ada ketetapan daripada Allah dan Rasulnya. Kan? Artinya kita ni diminta jangan mendahului Allah dan Rasul. Artinya hukum hakam, kan? Kita kena terima hukum hakam Allah, bukannya kita mendahului hukum hakam daripada Allah Ta'ala. Kan? Dalam apa saja kita kena ikut perintah Allah. Itu adab yang pertama.
Yang kedua, adab yang kedua apa? Adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara adabnya apa? Jangan meninggi suara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang kedua sehingga ayat yang kelima. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebahagian daripada kamu terhadap yang lain. Nanti, iaitu pahala segala amalanmu boleh terhapus dalam keadaan kamu tidak menyedarinya. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang yang telah diuji hatinya oleh Allah Ta'ala untuk bertakwa. Mereka akan memperolehi keampunan dan pahala yang besar. Tengok adab dengan Nabi. Tak boleh tinggi suara. Kan? Orang yang macam ni, mereka sahabat-sahabat duk sembang, duk bercakap dengan Nabi, Masya Allah, dengan suara yang sopan santun, lembut. Jadi Allah Ta'ala beritahu, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aksaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang yang memanggil engkau Muhammad daripada luar kamarmu, kebanyakan daripada mereka tidak mengerti. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Dan sekiranya mereka bersabar sehingga engkau keluar menemui mereka, tentu itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah Ta'ala tegur sikap mereka yang menjerit melolong memanggil Nabi SAW daripada luar bilik. Kan? Allah Ta'ala kata, sekiranya kamu keluar pergi jumpa mereka, itulah lagi baik. Baik, adab yang ketiga. Adab yang ketiga itu adab sesama kaum mukminin. Iaitu apa? Jangan mudah menerima berita daripada orang fasik yang mahu memecah belahkan. Jangan mencerca dan berburuk sangka. Sentiasa usahakan pendamai dan perdamaian apabila berkonflik. Iaitu ayat bermula ayat yang ke-6 sampailah ayat yang ke-12. Allah Ta'ala beritahu kepada kita ayat yang ke-6 apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang fasik, wahai orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum kerana kebodohan yang akhirnya membawa kepada penyesalan. Jadi daripada ayat yang ke-6 sampailah ayat yang ke-12, Allah Ta'ala cerita apa tadi? Cerita adab kita dengan orang mukmin.
wa'lamu anna fikum Rasulullah لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Dan ketahuilah bahawa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia menuruti kemahuan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan penderhakaan. Mereka itulah orang yang mengikuti jalan yang lurus. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Sebagai kurniaan dan nikmat daripada Allah, dan Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kita baca sampai ayat yang ke-12. Itu adab yang ketiga, adab dengan orang mukmin. Kemudian adab yang keempat, iaitu adab dengan bukan muslim. Juga jaga hubungan dengan mereka atas dasar kemanusiaan. Iaitu pada ayat yang ke-13 menunjukkan jiwa besar muslim untuk membawa Islam ke seluruh dunia dengan inspirasi surah sebelumnya, iaitu surah Al-Fathu. Itu pada ayat yang ke-13 Allah Ta'ala beritahu, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, wahai manusia. Tadi semua duk cerita ya ayyuhalladzina amanu kan. Yang ni ya wahai manusia. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Jadi bila mana Allah Ta'ala sebut ya ayuhan nas, artinya mengajak seluruh manusia yang beriman tidak beriman kan, untuk mengenali diri kamu sendiri kan. Kami jadikan kamu laki dan perempuan. Kami jadikan kamu berbilang bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk kamu kenal mengenali. Kan, bukan kita kenal bangsa kita saja, kita juga kena kenal bangsa orang lain. Kan? Semua kita kena mengenali. Jadi Allah Ta'ala beritahu manusia yang istimewa ialah manusia yang paling takwa. Orang yang paling mulia di sisi Allah ukurannya adalah orang yang paling takwa. Tak kira lah pangkat apa, jawatan apa, kan? Orang tu paling takwa, maka itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ukuran Allah dia bukan ukur berdasarkan harta, pangkat, jawatan. Allah Taala ukur kita berdasarkan takwa. Kan? Baik. Kemudian adab yang seterusnya, Allah Taala beritahu kepada kita kualiti sebenar antara mukmin dan sekadar muslim, iaitu kualiti nak tahu kita ni mukmin ke muslim. Ayat yang ke-14 sehingga ayat yang ke-18 Allah Taala beritahu apa? Ayat yang ke-14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna
walamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang Arab Badui, orang Arab kampung, dia berkata apa? Kami telah beriman. Qalatil a'rab wa amanna. Kami dah beriman dah. Allah Ta'ala menafikan. Allah Ta'ala kata apa? Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Kenapa belum beriman? Tetapi ucaplah kami telah tunduk, kami telah Islam. Maknanya kami Muslim, bukan kami mukmin. Kerana iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah Ta'ala menafikan mereka dengan beriman? Kerana mereka tidak beramal. Kan? Macam kita lah hari ni, oh saya beriman, ada tak amal soleh? Tak ada. Tak jadi. Kan? Begitulah orang Arab Badawi tadi. Dia mengatakan dia beriman, tapi mana amal solehnya? Amal soleh tak ada. Semayang? Tak semayang. Macam mana semayang? Mula-mula kita tak ada. Kan? Nak beritahu. Itu jadi ayat yang ke-14 memberitahu kepada kita kualiti sebenar. Manakah yang mukmin, manakah yang muslim. Kan? Kita ni duk solat-solat pun, kita nak solat yang khasyi'un. Qad aflahal mu'minun. Kan Allah Ta'ala kata qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjaya orang mukmin. Dia takkan Allah Ta'ala tidak mengatakan telah berjayanya orang muslim, tak. Qad aflahal muslimun, tak. Qad aflahal mu'minun. Muslim belum berjaya. Yang berjaya bila mana kita jadi mukminun. Kan? Berjaya pertama apa? Alladzina fi salatihim khashi'un. Tengok Allah Ta'ala mulakan dengan ibadat solat. Kan? Jadi hari ini Masya Allah ramai orang yang belum solat, ramai. Kan? Bukan tak solat, belum solat. Kan? Allahu Akbar. Jadi pada ayat yang ke-14 hingga 18 Allah Ta'ala cerita tentang kualiti orang mukmin dengan orang muslim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang mukmin yang sebenar adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang yang benar. Kan? Ini Allah Ta'ala cerita sifat orang mukmin. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu bikulli syai'in alim. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahu Allah tentang agamamu, tentang keyakinanmu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum walillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka berasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu berasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpah nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu keimanan. Jika kamu orang yang benar, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Ta'ala Maha melihat apa yang kamu lakukan. Jadi
kita dapat tahu, oh ni nilai sebenar orang mukmin, kita ni mukmin ataupun muslim. InsyaAllah. InsyaAllah. Berapa minit? Okey. Aku cemburu dengan hufaz Al-Quran. Mereka yang menghafaz Al-Quran sebenarnya mereka yang diberi kelebihan oleh Allah untuk berada di pintu gerbang rahsia-rahsia Al-Quran. Masuklah ke dalam taman indah itu dan jangan sekadar berada di pintu gerbang masuk tersebut, wahai adik-adikku. Bukankah usaha menghafazkan kitabullah menyebabkan seseorang hafiz mengalami pemberontakan dalaman mengenai mengapa ayat ini selepas ayat ini, mengapa kumpulan ayat ini selepas kumpulan ayat ini, mengapa surah ini selepas surah ini, sehingga soalan mengapa kumpulan surah ini selepas kumpulan surah ini. Pengetahuan mengenai munasabah antara ayat dengan ayat, antara kumpulan ayat dengan kumpulan ayat, antara surah dengan surah, dan antara kumpulan surah dengan kumpulan surah akan menyebabkan para hufaz bukan sekadar menjadi pemelihara mukjizat kitab Allah dalam dada mereka dengan sebaik-baiknya, bahkan mereka lah kelak pemegang rahsia besar mengenai keindahan susunan ucapan Allah yang bermukjizat ini. Kan? Yang tu yang kita belajar ni pun kita nak tahu kan, supaya kita pun ada ilmu berkenaan dengan munasabah ini. InsyaAllah kita sambung dalam surah Qaf pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasul karim ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana aftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.